Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita nak sambung perbincangan berkaitan dengan bab sabar ini. Iaitu hadis yang kedua akhir. Itu hadis yang ke-52. Jadi pada pagi ni pun saya tak sempat lagi nak siapkan dia punya slide itu. Jadi insya-Allah kita baca ginilah dulu untuk pagi ni. Hadis yang kedua, wa an Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan min al-ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan wa fulanan. فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Abi Yahya yaitu Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu bahawa ada seseorang dari kalangan Ansar telah berkata, wahai Rasulullah, kenapa Tuan tidak melantik saya atau menggunakan khidmat saya untuk melakukan sesuatu seperti mana Tuan telah menggunakan khidmat orang itu. Disebutlah orang itu sebut. Maknanya dia minta supaya Rasulullah beri tugas kepada dia, mana apa-apa jawatan. Lalu Nabi berkata, sesungguhnya nanti kamu akan berhadapan selepasku dengan atharah. Atharah dengan erti mana sikap memberikan hak orang lain kepada orang lain, yang mana orang itu tidak berhak sebenarnya mendapat hak itu. Jadi melakukan yang kita sebut sekarang ini atharah ni, dalam syarah-syarah hadis disebut misalnya kronism, nepotism dan sebagainya. Mana mengutamakan keluarga, mengutamakan kawan-kawan dalam memberikan apa-apa perkara. Maka Nabi kata fasbiru, pada ketika itu sabarlah sehingga kamu akan bertemu dengan aku di kolam haud. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis ini berkenaan dengan sabar. Jadi untuk pengetahuan sebagai ingat baliklah bahawa sabar ni seperti mana yang kita sebut sebelum ni, satu sukat terpenting dalam agama kita, bab sabar ini. Jadi hadis ni secara khusus Nabi sebut sabar dari sudut menghadapi kerana pemerintah. Mana pemerintah, Nabi kata kamu akan bertemu dengan pemerintah yang mana dia tidak memberi hak pada rakyat dia. Sepatutnya rakyat dia dapat, tiba-tiba tidak diberikan. Perkara itu diberikan kepada orang lain. Yani berlaku pengabaian terhadap hak rakyat itu, padahal kerajaan itu mampu memenuhi keperluan rakyatnya, tetapi tidak diberikan. Ataupun ia juga bermaksud bahawa pemerintah, tak kiralah peringkat mana pemerintah itu, dia memberikan kepada orang yang tidak berhak kerana tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga, boleh juga dengan erti asharah ini, maknanya berlaku monopoli dalam sesuatu muamalah. Misalnya dalam bab perniagaan,
sistem monopoli. Dia saja boleh, orang lain tak boleh. Dilindungi oleh akta dan sebagainya. Menyebabkan dia jadi kaya raya lah, sebab semua orang ambil dengan dia. Jadi perkara ini bila berlaku, maka engkau kena sabar. Engkau kena sabar, sehingga dengan sebab sabar engkau itu, maka balasannya kamu akan bertemu dengan aku di haud. Jadi dalam hadis ni, hadis-hadis dia ada beberapa perkara yang perlu kita faham. Yang pertama sekali yang perlu kita faham, berdasar kepada pandangan ulama dalam syurah hadis. Yang pertama sekali dalam hadis ni, nampak macam sahabat ni ada yang minta jawatan ni. Nampak macam ada minta jawatan. Seperti yang disebut, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan wa fulanan. Mana sekali kita tengok sahabat ni minta jawatan. Sedangkan minta jawatan ni perkara yang dianggap oleh masyarakat sekarang. Bila-bila pun satu perbuatan yang tidak sesuai, tak perlu minta kalau kita layak dengan orang akan latih kita. Tapi sini nampak macam bukan sehadis ni, beberapa hadis kita cuma dalam kitab ni dia sebut sehadis ni lah. Tapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain, kitab-kitab hadis lain, Abu Dzar pernah minta jawatan. Kalau ini tidak sebut siapa, cuma rajulan minal ansar, ada seseorang dari kalangan ansar yang minta jawatan supaya Nabi lantik dia. Jadi dalam hal ini secara ringkasnya saya boleh sebut gini. Pertama sekali, berdasarkan kepada hadis-hadis lain, permintaan sahabat ini sebenarnya tak ada seorang pensyarah hadis katakan dia gila kepada jawatan. Bukan budaya sahabat. Cuma sahabat minta jawatan ni kerana dia nak ambil pahala mengurus hal ehwal orang Islam. Padahal kita tahu di zaman Nabi ni setengah-setengah jawatan tak ada gaji pun. Setengah jawatan kecil-kecil tu. Ataupun kalau gaji pun tak ada. Sebab tu kita tak jumpa di kalangan sahabat Nabi jadi kaya pergi jawatan. Tak ada hadirat. Dalam kenyataan yang kita tengok, sebab dia ada khusus nak kitab bagaimana orang-orang yang pergi jawatan di zaman Nabi, perempuan misalnya, dia ada kitab khususnya bagi perempuan-perempuan yang kerja dengan kerajaan Madinah pada waktu itu. Perempuan terlibat dalam memegang jawatan dalam majlis perbandaran Madinah pada waktu itu, ada disebut dalam kitab. Dan gaji dia ni sekadar untuk memenuhi keperluan dia saja, tak jadi kaya. Jadi orang kata kaya-kaya, sahabat kaya-kaya tu dia berniaga. Dan umumnya sahabat tu kaya tu sebelum pergi jawatan lah. Jadi selepas pergi jawatan jadi kaya, kita tak jumpa lah. Kalau kita buat kajian, kita baca lah. Tidak buat kaji, kita baca sahabat ulama tulis dah, kita tak jumpa. Jadi hak ni sebab itulah umumnya misalnya Abu Dzar pernah minta jawatan. Berilah kepada saya apa-apa jawatan. Nabi kata tak boleh Abu Dzar, sebab mu minta lahir. Padahal Abu Dzar ni jami masuk syurga. Abu Dzar ni, lepas tu Abu Dzar salah seorang yang tidak terkena dengan takfir. Syiah kata sahabat semua kafir, Abu Dzar tak kena, selamat semua Abu Dzar ni. Jadi dia minta jawatan tu kenapa? Kerana kita kena tahu latar belakang hadis-hadis hadiran. Asbab wurud hadis. Hadis-hadis sebegini, kalau ada hadis-hadis yang menyebutkan sahabat minta jawatan, pensyarah-pensyarah hadis, para ulama sebut ini sahabat dia terkesan dengan hadis-hadis lain. Hadis-hadis lain yang mana Nabi menyebutkan berkenaan dengan kelebihan orang-orang Islam yang mengurus hal ehwal orang Islam yang lain. Banyak dalam hadis Nabi sebut seorang Islam tu dia besar sangat pahala dia menjadi pemimpin, kerana dalam kepimpinan itu dia ada satu aspek penting dia mengurus hal ehwal orang Islam. Jadi bila Nabi sebut kelebihan itu, maka sahabat ni nak lah. Sebab hal lain kita buat belakang dah. Ngatik kita kata zikir lah, maksud ngatik tu zikir, semaya. Sahabat ni semaya tahajud tak tinggal. Buat belakang dah tu. Nak ambil pahala dari sudut pengurusan, mengurus hal ehwal orang Islam ni. Jadi hak tu kita kena faham gitulah. Jangan jadi duduk pening pula dah. Sahabat minta jawatan. Kita sini kau minta tu iman ni. Kadang-kadang itu kad lah minta jawatan. Apa jawatan lah. Mohon kerja tu lain. Ni maknanya minta jawatan
Kita kata minta khijah lain, bukan maksud minta jawatan. Minta khijah ni mana jawatan dia yang ada hierarki dia. Minta jawatan, misalnya minta ke dia, kita kata minta nak jadi wakil rakyat ke, minta. Dia tak apa sesuai. Kecuali orang yang minta kepada kita supaya kita jadi tu, maknanya orang yang mengiktiraf dari segi potensi kita ni ada karisma lain. Sebab bunyi minta jawatan ni dia lebih merujuk pada satu amalan yang negatif lah. Tiba-tiba berlaku pada sahabat. Kita kena faham apa yang berlaku pada sahabat ni adalah kerana dia terlalu gairah untuk dapat pahala dalam pengurusan. Kita kena faham. Perkara yang kedua, dalam hadis ni perkara yang kedua, Nabi sebut bila sahabat minta jawatan, kemudian Nabi sebut, Nabi kata kamu akan bertemu, kamu akan berhadapan, maksudnya selepas aku ni, satu fenomena atharah. Fenomena atharah, fenomena pemimpin-pemimpin yang berjawatan besar, mereka melakukan atharah. Atharah seperti yang saya sebut tadi lah, 3 makna tadi. Memberikan hak orang lain kepada orang lain, ataupun memberikan hak pada orang yang tidak berhak, ataupun mengamalkan sistem monopoli. Sepatutnya orang ini dapat, tiba-tiba tak dapat. Kerana apa? Kerana pemimpin ada kepentingan. Boleh jadi ni anak dia. Dan kalau kita kata ni dalam istilah kronism dan nepotism ni lah. Ni puak kita, ni anak-anak kita, ni keluarga kita, ni penyokong kita. Jadi kita tumpukan itu kriteria, ciri-ciri orang yang kita nak bui habuan kepada dia. Jadi orang-orang yang sebenarnya yang berhak tak dapat kerana sikap pemimpin itu. Nabi kata kamu akan berhadapan dengan perkara itu. Makna benar ni fenomena yang akan berlaku. Walaupun masa Nabi sebut ni perkara ni tak berlaku lagi, hadirin dan hadirat. Tapi Nabi sebut kamu akan berhadapan. Bila kamu berhadapan tu, apa yang patut kamu buat? Nabi kata sabarlah. Ni masalahnya. Bila kata sabar, apakah makna kita, apakah sabar yang dimaksud oleh Nabi membiarkan benda tu berlaku tanpa ada usaha nak ubah, ataupun apa maksud dia sebenar Nabi sebut ni? Mana kita tengok bila berlaku kecacatan dari segi pengurusan kerajaan misalnya, kerajaan menyeleweng misalnya, kita pun sabar. Apakah hidup kita semata-mata nak pahala dengan ditekan oleh orang sabar, ditekan oleh orang sabar? Ke apa maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam ulama memahami hadis ni dalam konteks lain. Hak ni kerana kita kena faham lah. Kalau kita belajar daripada, kalau kita ikuti daripada awal tajuk sabar ni dia tidak bercanggah dengan tindakan merubah setiap keburukan yang berlaku. Sebab sabar ni kan dia ada beberapa maksud sabar ni. Pertama sekali as-sabru ala ta'ah, sabar melakukan kebaikan, ketaatan, sabar. Mana istiqamah, sabar juga dia panggil. Yang kedua dia panggil as-sabru anil maksiat, sabar menahan diri daripada melakukan maksiat. Selagi satu bentuk kesabaran ni orang panggil amar ma'ruf nahi munkar ini. Amar ma'ruf nahi munkar, sabar dalam dakwah. Hak ni sabar ni bermaksud sabar bagi setengah orang yang cuba nak merubah kepincangan yang berlaku dalam pemerintah, maka dia kena menggunakan kaedah sabar. Maksudnya perancangan itu kena betul. Lepas tu dia jangan mengambil sikap yang kita kata drastik, kita kata mengambil sikap maknanya yang boleh menimbulkan huru-hara yang lebih besar. Sebab manusia ni bila dia nak ubah sesuatu, umumnya dia nak cepat. Nak biar berubah selalu. Kadang-kadang kerana nak cepat tu menyebabkan dia langgar banyak dia punya norma-norma tu. Menyebabkan dia langgar banyak benda-benda yang sepatut dia tidak langgar. Apa? Kerana nak berubah cepat. Macam-macam mari dalam pada tak boleh lama lagi gini macam-macam lah. Akhir sekali dia langgar habis benda-benda lain. Jadi pada ketika kita nak melaksanakan kita kata transformasi itu, perubahan itu mesti ada kesabaran. Kalau tidak, hak naknya molek tiba-tiba oleh kerana tidak ada disiplin dalam merubah sesuatu, menyebabkan kita jadi kerana nak kebaikan tapi kita meruntuhkan banyak kebaikan-kebaikan yang telah sedia ada. Hak tu hak Nabi bimbang ya. Hak tu Nabi bimbang, kena beringat. Jadi kita nak ubah sesuatu yang buruk,
jangan runtuhkan kebaikan yang sudah ada. Lama kalau kita nak, contohnya kita nak ubah pemerintah yang teruk, maka kita dalam proses tu kita lupa suasana yang ada ni sudah kondusif, kita kata sudah baik, tiba-tiba hak daripada baik ni jadi tak baik, maksud kita yang lain. Tu maksud Nabi, kena sabar. Jadi sabar sini maksudnya sabar dalam merubah. Yang kedua, kalau tak boleh ubah, buat-buat tak jadi juga, kena sabar. Sebab apa? Kalau tak sabar, dia tak boleh pahala. Di sini hadirat, sabar yang dimaksudkan sini, di samping kita berusaha nak merubah itu, kita kena sabar dengan maksud kita tidak bersungguh, kita tidak menyumpah, kita tidak macam-macam lah. Kadang-kadang orang nak tak jadi jahat bahasa Natan, dia kata tak, misalnya kalau kita tengok dalam hadis-hadis lain, hadis-hadis lah, hak tu sudah melanggar ada makna sabar. Dalam proses nak melakukan perubahan, kadang-kadang kita terpaksa menipu. Kita menipu, tu tidak kira sabar tu. Sebab ada juga ketika berlaku kita nak ubah sesuatu, kita tidak mampu. Lepas tu macam mana? Mana kita akan kekal dalam keadaan itu. Kekal dalam keadaan itulah Nabi kata kamu kena sabar. Jadi ni orang panggil, dalam istilah tu dia panggil, ni orang panggil apa ni, kata-kata Nabi ni hak mukjizat ni kita kata. Kata-kata Nabi ni walaupun ringkas tapi dia makna dia tu luah. Ataupun kita sebut dalam istilah jami' dan mani' itu. Apa yang perlu jadi masuk dalam kata-kata Nabi, apa yang tidak perlu dia terkeluar. Ini ciri-ciri mu'jiziyatul hadis. Ciri-ciri i'jaz hadis itu. Hadis ini sebenarnya dia juga adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuku mana pun kena sabar lah. Sabar ni maknanya kita tidak, kalau bahasa kita Kelantan enggak, kita katakanlah ada berlaku kesilapan kepada pemimpin, tak kira pemimpin peringkat mana. Misalnya kita ambil orang rendah lah kapal kita tok ngulu, kita kata kan ada berlaku kekih-kih kita tekap kita tok ngulu ni dah. Maknanya hak rakyat di sekitar kampung dia tidak bui dengan sebaiknya. Kita nampak terang-terang benda tu berlaku. Misalnya lagu mana kita nak atasi benda tu? Itu perlu pada kesabaran. Kesabaran yang dimaksudkan di sini bukan bermakna kita biarkan benda tu berlaku, tidak. Berusaha nak ubah tu. Cuma dalam proses tu kena utamakan kesabaran. Kesabaran sini dia akan menghasilkan perkara-perkara yang positif. Kadang-kadang hak kita target molek tu berlaku lebih molek daripada hak kita jangka dengan sebab sabar ni. Mana tak boleh. Jadi perkara penting kat sininya saya nak sebutnya, kesabaran yang dimaksudkan di sini jangan dia tidak boleh menampakkan kita tidak terima kenyataan itu sebagai ujian Tuhan. Menerima sesuatu yang buruk yang berlaku di hadapan kita sebagai ujian Tuhan, kita terima itu sebagai takdir dengan cara kita ubah. Kita nak ubah benda tak boleh, tapi kita terima benda ni sebagai takdir. Dia lain tu hadirat. Setengah orang nak ubah sesuatu yang berlaku tapi dia tak diterima itu sebagai takdir. Itu perkara yang lain. Umat Islam ni tak, dia terima benda tu sebagai takdir. Bila nak ubah tu dia ada sabar, ada kesabaran. Jadi Nabi sebut sini kesan daripada sabar tu menyebabkan seorang tu diberi kebaikan sehingga dia dapat minum air di kolam Nabi SAW. Dalam bahasa hadis bila sebut musabar sehingga, mana sabar sampai mati lah maksudnya. Sabar sampai mati maksudnya. Sabar sehingga kamu bertemu dengan aku di kolam aku. Bahasa hadis bila sebut jumpa dengan Nabi di kolam Nabi ni, kesan daripada kesabaran itu dia menunjukkan bahawa orang itu bila dia sabar maka dia cukup besar potensi dia untuk masuk syurga. Itu bahasa hadis gitu. Itu maksud jumpa Nabi di kolam. Sebab ada juga dalam hadis sebut orang yang nak pergi kolam Nabi, nak pergi minum air di kolam Nabi ni dihalau oleh malaikat. Ada disebut. Maknanya ada setengah-setengah manusia yang hidup atas dunia ni, orang Islam ni, dia tidak layak untuk berada dekat di kolam Nabi. Tak layak nak minum air di kolam Nabi. Sebab itulah ulama buat kesimpulan bahawa hadis ini salah satu perkara yang menghalang seseorang daripada dapat minum air di kolam Nabi adalah kerana tidak ada sifat sabar. Jadi sabar ni sangat besar di hadirat. Jadi kesimpulan hadis ini, yang pertama sekali sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala di muka dunia ini dan redha dengan ketentuan Allah itu, sama ada perkara itu berkait dengan diri sendiri ataupun orang lain, adalah merupakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala.
Sabar ni merupakan syariat. Seperti syariat semaya. Semaya syariat, puasa itu syariat, baca Quran itu syariat. Kita termakan dengan baca bismillah, baca doa, semua itu syariat dah ke. Salah satu syariat yang perlu umat Islam faham, yang perlu umat Islam tekankan juga dalam hidup dia adalah sabar itu sendiri. Yang kedua, berdasarkan kepada hadis ini juga dia memberi pedoman kepada kita bahawa kita menyerahkan hidup kita, seluruh hidup kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serah. Serah ni maksudnya kita pasrah dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, hadis ini juga Nabi menggalakkan umat dia supaya dengar dan patuh kepada pemerintah walaupun pemerintah itu melakukan kezaliman. Misalnya dia tidak memberikan hak kepada orang yang berhak, dan dia memberikan hak, dan dia dengan erti dia mengabaikan hak orang yang sepatutnya dapat hak itu. Kita kena sabar. Sabar dalam konteks keadilan aja. Misalnya kita kata seperti saya sebut tadi, bila berlaku apa-apa kezaliman daripada kerajaan misalnya, tak kira lah ni saya sebut secara umum ya, maka kita kena sabar. Jadi sabar tu bukan bermakna tidak berusaha nak merubah kezaliman itu. Dalam sabar tu dia terkandung amar ma'ruf nahi munkar. Kita kena faham, jangan silap faham pula. Jadi sabar ni sama, sebab dia gini hadirin. Kalau kita baca dalam buku-buku bab siasah lah, bab siasah, fiqh siasah misalnya dah, dia sebut, dia kata nak buat perubahan ni bukan semua orang mampu. Misalnya berlaku kezaliman dari pihak kerajaan, apakah semua orang mampu ubah rakyat tu? Tak. Sebab rakyat ni pelbagai peringkat pemikirannya. Setengah tu memang tak mampu, dia tulis saja. Dia tak nak buat apa. Bahkan dia terima. Berat sama mana. Setengah orang tu dia ada kemampuan, dia boleh ubah. Sama ada orang itu tidak ada kemampuan, walaupun hati dia nak ubah, dia tak ada kemampuan, tak ada keupayaan diri, semuanya dia akan dapat pahala. Sama ada dia mampu pun ataupun dia tak mampu, dia tetap dapat pahala. Satu saja untuk dapat pahala, sabar. Sabar dengan apa yang berlaku, dan sabar untuk merubah apa yang berlaku. Sebabnya saya pun bimbang juga, sebab orang kita ni bila dia sebut sabar ni, bila sabar ni kerana nak marah, tu baru sabar. Sabar ni kerana bila berlaku aksiden kau misalnya, kematian ni, kita bersabar. Tidak itu saja, tu sempit sangat makna sabar tu. Sabar dalam konteks agama ni dia ada makna istiqamah. Tu kali Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya tu, sabar ni maknanya salah satu juzuk sabar akan dikira sebagai sabar kalau ada istiqamah. Istiqamah ni maknanya kadang-kadang perubahan kita nak buat tu makin masa belah-belah tahun baru berubah. Kena sabar. Jadi dalam tempoh tu kita tak dapat pahala. Kenapa? Kita sabar. Kalau tak sabar kat macam-macam lah hadiah-hadiah. Jadi siapa letak kaki di TV pun ada. Nak marah kepada pemimpin. Ayat kat TV mu aku kata dah dia. Kita tak sabar lah tu. Padahal agak nak wan pujiannya adalah betul. Dia gini hadiah-hadiah mudah ni. Sebab tu ulama kita ni dia cukup pengalaman hebat. Ulama kita ni, orang nak panggil ulama yang orang boleh sebut nama dalam sejarah ni lah, dia bukan seperti kita cara dia memikir hadiah-hadiah. Sebab tu bila kita baca buku-buku ulama hebat-hebat lah, yang diiktiraf oleh dunia, orang panggil ulama yang ada nama dalam sejarah ni, dia ada latar belakang dia. Dia bukan main-main. Kalau tidak orang mana umat ini, ulama ni, dia nak iktiraf orang ni, kadang-kadang beberapa generasi baru orang iktiraf dia. Misalnya ulama-ulama kita sebut dalam kitab tarbiyah yang kita baca misalnya tak. Kalau kita tengok seperti ni kan saya sebut siapa letak kaki di TV ke apa, kerana nak marah. Jadi dalam kisah sabar ni, antara dia sebutnya antara disebut oleh ulama sebagai untuk kita berfikir, ruang untuk kita berfikir, ruang untuk kita berfikir. Kita kata nak marah, nak marah ni semua orang nak marah. Tak ada orang tak marah. Cuma kadar tinggi ataupun rendah dia punya perasaan marah tu berbeza-beza. Kita kena ingat asal perkara. Orang yang kadar marah dia tinggi tapi dia boleh kawal, pahala dia lebih besar daripada orang yang kadar marah dia rendah. Orang yang kemarahan dia tu tidak tinggi, tidak besar, tidak peringkat kazama ghaizan, Nabi sebut dalam hadis, maka tu dia pahala dia tidak tinggi hanya. Nak berbanding dengan orang yang kadar marah dia tinggi, seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terkenal.
Zaman jahiliyah pun kena, siapa zaman Islam pun ada lagi perasaan dia tu. Tapi dia ni orang panggil waqafan inda kitabillah. Sayyidina Umar ni disebut oleh perawi-perawi hadis sebagai waqafan inda kitabillah. Maruh tak mana pun kalau baca ayat Quran dia senyap lalu. Nampak muka tapi bila dengar orang sebut ayat Quran dia senyap. Kalau nak maruh tak jadi. Ni kesal daripada agama. Ni memang lebih. Ni memang lebih. Ni memang lebih. Jadi perkara tu kalau Imam Ghazali kalau kita baca kitab dia kita nampak lah. Jadi ni hadirat untuk kita orang kampung ni kita kena faham ni. Sebab ni lah, sebab tu kita kata ada ke dalam kitab-kitab sebut kenapa orang kampung ni, orang kampung hanya semaya fardu saja Nabi kata dia masuk syurga. Apa? Orang kampung tu kadang-kadang baca Quran pun tak erti. Dalam hadis ada sebut. Dia tanya Nabi, gapo dia gak amal hak saya buat, bila saya buat saya masuk syurga. Nabi kata mu jaga semaya 5 waktu. Tu. Lepas tu semaya puasa fardu bila boyak. Kok sunat Nabi tak ayat. Orang kata saya akan buat tak lebih tak kurang. Dia orang kampung lah, orang kampung dia mari jumpa Nabi di Madinah dalam hadis. Lepas tu dia balik. Nabi kata pada sahabat dia kata kalau mu nak tengok ahli syurga tu Nabi kata mana Nabi kata dia tu ahli syurga. Kita kena ingat untuk orang kampung, bukan untuk kita lah mengaji pahal universiti tak ada tu. Nabi tak kata pada sahabat-sahabat dia kalau bakar kalau masuk syurga mai fardu jangan tinggal. Muka sana bakar bukan sekadar fardu, tahajud kita tinggal. Jadi bobok ni dia peringkat lain. Ni. Jadi benar-benar gini hajat kita kena faham sebab tu orang-orang kampung ni Allah Maha tahu kadar manusia tu tahap tu. Allah tahu. Jadi maknanya kita kena faham dalam agama kita ni taklif ni mengikut kadar manusia. Semua bila kata orang Islam memang dia mukallaf. Mukallaf ni dia dibebani dengan syariat. Mana dia tertanggung di bawah dia tanggungjawab untuk dia melaksanakan tuntutan Allah dalam agama. Tetapi hak tu dia bergantung kepada kemampuan manusia. Orang-orang kampung ni Tuhan tak tanya dia. Tetap pemerintah yang ada. Mu ni salah sebab apa? Sebab tak mikirlah hal ekonomi negara. Tuhan tak tanya orang kampung tu. Tuhan tak tanya dia benda-benda besar-besar. Tuhan tanya dia bab semaya kita muka dia dunia dia ke dia padan. Pero ni butuh dunia orang kampung. Di situ orang kampung terpakai kepada dia beberapa ajaran saja. Gapo dia? Jangan aniaya binatang Nabi sebut dalam hadis ni. Jangan menyakiti hati jiran. Lepas tu hak yang halal tu semualah. Benar-benar gitu ya dunia dia orang kampung. Kalau dia jaga hak tu dengan ikhlas padan ring dia untuk masuk syurga. Jadi maknanya Islam untuk semua. Ni apa Islam for all? Islam untuk semua. Untuk semua orang kampung pada ruang boleh ada potensi untuk masuk syurga. Mana orang tidak orang kampung ada potensi. Jadi benar ni hadirat Islam ni Allah ni dia Maha Adil. Kita tak usah rusing lah. Sebab tu saya sebut gitu supaya kita jangan rusing. Tengok sudah orang kampung. Kita keliling mak kita kampung mak kita. Misal kita tengok dia tak berapa pergi ke masjid. Semua tu jadi rusing. Lah rusing, molek lah rusing. Tapi kadang-kadang dia jadi macam dia rasa mak dia ni hina. Tak boleh, jangan kita hadirat. Dalam Islam ni dia ada kaedah dia. Mana kita doa gini. Mana kita tengok tahap mak kita secara mana. Cuma kita pastikan fardu. Sebab tu hadis-hadis tadi untuk orang kampung. Orang kampung tahu kita mikir betul orang kampung. Kita pergi kampung kita tahulah. Jadi benda-benda tu semua tu kita nak hadapi benda tu kita kena faham keseluruhan agama dalam konteks yang luas. Kalau tidak dia akan jadi masalah. Kadang-kadang silap faham kita jadi boleh sangka buruk pada orang lain. Seseorang itu bila dia mari masjid, maka orang tak mari masjid bagi dia orang Allah teruk benarlah. Betul hanya tak? Betul, memang betul. Kalau tak mari masjid memang masalah sebenarnya. Tetapi kita kena ingat semaya Jumaat tu zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ada sahabat Nabi tak mari masjid pun tapi dia semaya Jumaat. Semaya Jumaat kedai dia, semaya Jumaat tempat dia bawa kami. Semaya Jumaat tu tak tinggal. Imam Suyuti dia sebut cara semaya Jumaat di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut ada setengah hadis Nabi sebut kelebihan semaya Jumaat dan semaya sore. Ada hadis Nabi sebut kelebihan semaya Jumaat di kedai dengan semaya Jumaat di surau, di tempat ibadat khusus. Ada setengah hadis Nabi sebut kelebihan semaya Jumaat di kedai, di surau, di tak tidak ramal dengan tempat
di masjid yang dilakukan semaya Jumaat, dia ada kelebihan suku pula. Apa yang Nabi sebutnya? Apa yang Nabi sebut kita tuju apa? Semua ulama-ulama sebut, pensyarah hadis sebut bahawa Nabi nak ayatnya tahap semaya Jumaat ni dia ada tahap-tahap dia. Mana Nabi nak targhib, nak galak ke pengikut dia seboleh-bolehnya semaya Jumaat dia masjid lah. Tapi bagi setengah orang yang kadang-kadang dia tak boleh mari, dia semaya surah tepi rumah dia, tak boleh nak niat iktikaf, tetap ada kelebihan berbanding semaya sore di rumah, berbanding semaya Jumaat di rumah kelebihan. Tapi kalau orang tu tak boleh pergi Jumaat malam di rumah dia boleh, sebab isteri kita dia semaya Jumaat dengan anak dia, lebih juga. Semua ada kelebihan. Lepas tu kena tinjau pula dari sudut apa dia tak pergi. Mana dia sebenarnya hati niat dia nak pergi, cuma tak lagi kerana anak gini. Tu heavy pahala tu pula. Pahala ni dia banyak, ada dari semua sudut ada pahala. Yang penting dia jaga. Sebab tu asas agama ni adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agama kita ni sebenarnya terang. Agama kita sebenarnya terang. Adalah hadis ni juga, hadirin dan hadirat, dia ada perkara lain yang perlu kita faham juga, iaitu iaitu mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi, Nabi sebut benda akan berlaku, benda tu tak berlaku tapi benda tu akan berlaku. Ini sebagai mukjizat Nabi. Hadis ni menunjukkan Nabi kata satalqauna ba'di atharah, kamu akan berhadapan. Maknanya ini ayatnya mukjizat Nabi. Nabi sebut perkara yang tak berlaku lagi, jadi supaya sahabat dia beringat. Sebab dalam setengah-setengah hadis lain, bila Nabi sebut kamu akan berhadapan dengan gini-gini, biasanya sahabat tanya, kami nak buat lagu mana ya Rasulullah? Kalau tiba-tiba apa yang Rasulullah sebut ni, tiba-tiba kami berhadapan dengan masalah ni, kami nak buat macam mana? Sebab tu kalau orang mengajar fa ni innakum satalquna fasbiru, maka kalau kamu berhadapan dengan tu maka sabarlah. Itu makna fa tu sebutin tu. Dia makna begitu. Jadi ini mukjizat Nabi lah. Pedoman yang kita dapat ambil daripada hadis ini adalah mukjizat Nabi. Benda yang Nabi sebut, benda tu tak berlaku lagi. Yang seterusnya, antara kelebihan yang terdapat dalam hadis ini, kesimpulan yang terdapat dalam hadis ini, minta jawatan itu tidak molek. Tetapi sekiranya kita yakin kita ni layak, dan kita tengok tak ada orang yang layak, ataupun kita bimbang takut yang mohon jawatan itu orang yang tidak layak, bahkan dia bermasalah, maka kita mohon jawatan dengan ikhlas. Syaratnya ikhlas. Tu tak apa. Tak apa tu. Sebab tu dalam kitab fiqh, walaupun pemimpin tertinggi pun, kita boleh tunjukkan diri kita sekiranya kita fikir kita ni layak, dan kita tengok orang lain yang mohon tu tidak layak. Jadi bukan kata tak boleh secara mutlak minta jawatan. Tak hati-hati. Dalam fiqh Islam, dalam kitab fiqh Islam, dalam bab siasah ni disebut minta jawatan ni bukan tidak molek secara mutlak, tapi dia ada ruang untuk kita boleh pahala dengan minta jawatan kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya dalam keadaan-keadaan yang masyarakat di setempat itu umumnya tidak ada kebolehan, tapi dia tidak menyedari kelemahan dia tu, jadi minta jawatan. Dan kita tengok ada dah nipu teruk misalnya, dan kita yakin kita boleh buat lebih baik, dengan maksud tu, dengan maksud nak mengambil kelebihan mengurus itu dengan ikhlas. Tu semua ulama kata kalau dia niat gitu, minta jawatan itu dikira sebagai amal mahmud, amalan yang baik yang dipuji dalam agama. Dalam hadis ni juga kesimpulan yang terakhirnya, ulama juga membuat kesimpulan bahawa jawatan ini kita nak mencalonkan seseorang untuk pergi apa-apa jawatan, kita mesti bersifat amanah, tanggungjawab, dan kita tahu kelebihan orang itu. Tu. Kalau kita tahu dah dia ni tak betul, dia ni teruk, tapi oleh kerana dia anak dia, kita calon juga berdosa kita. Dalam agama bukan main-main saja. Jadi kalau kita tahu dia ni tak betul, kita tahu dia ni penipu hangit, kita tahu. Kita tahu dah dia pegang apa-apa sebelum teruk, tapi oleh kerana kita percaya, kita yakinlah kalau dia pegang, kalau tak boleh isi pun boleh kuah kita kata.
Kalau tak boleh isi pun boleh kuah kita, maka kita pun calon juga dia jadi pegawai jawatan tu misalnya. Tu dikira khianat dalam bab kepimpinan, dalam bab melantik tu, dia khianat dalam agama, dikira khianat. Itu beberapa perkara dia. Saya nak ambil salah hadis yang terakhir sebelum kita masuk bab sidq. Wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyami allati laqiya fiha al-adu intazara hatta idha malat ash-shams qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa'a al-adu was'alu Allah al-'afiyah fa idha laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilal as-suyuf. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه. Diriwayatkan daripada Abi Ibrahim, yaitu Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam fi ba'di ayyamihi, dalam beberapa peperangan, dalam ayam itu makna dalam beberapa peperangan, maksudnya dalam beberapa peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam peperangan itu Nabi bertembung ataupun bertemu dengan pihak musuh. Ini ada satu kisah dalam peperangan lah. Intazara, Nabi tunggu, Nabi pergi keluar daripada bumi Madinah nak pergi perang, sampai ke tempat perang tu siapa kena tunggu musuh mari. Ada berlaku gitu. Intazara, Nabi tunggu sehingga apabila sampai kepada malatis syams, sehingga terbenam matahari, sehingga idza malatis syams qama fihim, Nabi tunggu sehingga sampai ke peringkat terbenam matahari, qama fihim, maka Nabi pun bangun. Tunggu tak siapa musuh Islam sampai terbenam matahari. Sebab malam dia tak perang. Dia malam dia relax. Dia malam tak perang sehari lah. Nak perang mana malam gelak gelak kan. Lama tetap sama sendiri. Dia tak perang, malam dia rahat. Kira-kira gitulah. Jadi Nabi pun bangun dan Nabi berceramah di hadapan, berkhutbah, berpidato di hadapan tentera-tentera Islam. Nabi kata, ya ayyuhan nas, wahai tentera-tentera Islam. Ayyuhan nas maksud begitu. Kalau ni tentera ni, bukan ayyuhan nas ni khutbah jemaah, tidak. Nabi kata, ya ayyuhan nas, wahai tentera-tentera Islam, janganlah kamu semua tatamannawna liqa'al adu, janganlah kamu semua berharap-harap untuk bertemu dengan musuh. Jangan berharap-harap untuk bertemu dengan musuh. Mohonlah kepada Allah al-afiyah, kesihatan. Namun apabila kamu bertemu dengan musuh, kamu kena sabar. Kena sabar. Apa maksud sabar? Temu dengan musuh kena sabar. Sebab tu kata kena faham balik sabar. Maknanya ni hadis Nabi nak menghurai kepada kita makna sabar. Jumpa dengan musuh nak sabar lagi. Tetap selalu dah. Apa maksud sabar sih? Tu kita kena faham. Bila temu dengan mereka, dengan musuh, fasbiru, maka sabarlah. Ketahuilah bahawasanya syurga itu berada di bawah zilalis suyuf. Berada di bawah zilalis suyuf. Berada di bawah bayangan pedang-pedang, Nabi kata. Ataupun kita terjemah dalam bahasa kita, sesungguhnya syurga itu berada di bawah kilauan mata pedang. Kemudian Nabi berkata lagi, ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan yang telah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, dan yang telah menggerakkan awan di langit, dan Tuhan yang telah mengalahkan tentera Ahzab, kalahkan mereka, berilah kemenangan kepada ihzimhum wansurna alaihim. Ihzimhum, kalahkan mereka, berikan kemenangan kepada kami untuk melawan mereka. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi Imam Nawawi rahimahullah letak hadis ini hadis yang terakhir di bawah bab sabar. Perkara pertama adalah hadis ini yang kita perlu faham. Dalam siri-siri peperangan Nabi SAW, lebih kurang 23 lah ulama sebut dalam kitab Nabi perang. 23 peperangan disebut dalam kitab. Ada setengah-setengah peperangan itu
Nabi terpaksa tunggu musuh. Pergi nak jumpa siapa dah ke medan perang, kena tunggu musuh. Musuh lewat siapa? Ada juga berlaku gitu. Misalnya dalam kisah ada berlaku fi ba'd ayat dalam setengah-setengah peperangan Nabi tu, hak Nabi nak bertemu dengan musuh, nak bertemu, nak berlawan, nak perang dengan musuh tu, siapa mereka Nabi kena intazara, kena tunggu. Sehingga satu tunggu tu ada satu peperangan sehingga sampai matahari terbenam, maka Nabi pun bangun berceramah. Pertama sekali Nabi sebut poinnya, jangan kamu mengharap-harapkan untuk bertemu dengan musuh. Jangan pergi tak boleh jumpa ni. Ingat kita niat je rumah ni memang kita nak kata dah. Tapi tak jumpa. Jadi berasa bila tak boleh jumpa, tak boleh balas, jadi berasa ada sesuatu yang lekat, seolah ada sesuatu yang tidak beres hari ni dah. Misal, jangan gitu maksud Nabi. Mohonlah kepada Allah kesihatan, al-afiyah, sihat, afiah ni hadirat. Mana sihat ni bukan sekadar sihat tubuh badan, bukan sihat makna dia tu, luah mana afiah ni. Sihat dari semua sudut yang kita perlukan. Iman kena sihat, tubuh pun kena sihat, pemikiran pun kena sihat. Bila bertemu kena sabar. Di sini perlu beberapa perkara yang perlu kita faham. Yang pertama sekali, saya nak sebut sini Nabi nak ayat kepada kita beberapa perkara. Pertama sekali, seboleh-bolehnya cuba elok peperangan. Itu kesimpulan dia. Seboleh-boleh cuba elok peperangan itu. Cuba elok ke mana pun. Lebih-lebih lagi kalau peperangan tu melibatkan tempat masyarakat. Misalnya, sebab ada setengah-setengah peperangan tu berlaku di padang yang luas, di padang pasir, tak ada masyarakat, tidak melibatkan masyarakat umum. Tu boleh kira. Tapi kalau melibatkan peperangan dalam bandar, misalnya kita buat demonstrasi, misalnya demonstrasi tu harus dalam agama. Tetapi kalau kita kena ambil kira, pemimpin dia kena ambil kira. Kalau buat demonstrasi, kita tak kira lah pihak ketiga yang melakukan provokasi, tapi kemungkinan tu benda tu berlaku menyebabkan jadi rosak dia punya sumber kehidupan rakyat di tempat tu. Kita kena fikir. Walaupun benda tu harus demonstrasi tunjuk perasaan ni, bagi saya lah, setakat kita harus. Moga Aisyah sendiri pun pernah keluar ke jalan raya nak tunjuk perasaan ni dalam peperangan Jamal itu. Tu panjang cerita lah. Tapi Aisyah tu keluar tu sebab dia duduk depan sekali. Sebab Aisyah tu duduk depan sekali dalam peperangan Jamal tu. Dan dia tak ada senjata, dia sebenarnya tidak nak perang. Tapi kerana pokok Syiah ni lah, kalau pokok Syiah jadi perang tu, itu dalam kitab disebut. Jadi kadang-kadang ahli politik dia kena baca tu. Pergi dengan niat untuk tunjuk perasaan, tiba jadi macam peperangan, kematian. Dia kena fikir. Boleh jadi kerosakan kepada kedah-kedah di sekitar mana sumber pendapatan rakyat. Banyak masalah tiba, dia kena fikir. Dia kena fikir. Walaupun benda tu harus, tapi kalau sekiranya kesan tu terlalu buruk, implikasi dia tu buruk, maka dia kena fikir. Itu Nabi nak ajar kita. Kita nak sesuatu yang baik, tapi mesti melalui jalan yang baik. Jangan kerana nak sesuatu yang baik kita merosakkan banyak benda-benda yang sudah baik dah ada. Benda tu salah satu benda yang perlu difikir. Yang kedua, Nabi arahkan kepada sahabat dia supaya mohon kepada Allah al-afiyah. Kita ni dalam pemikiran kita kena lebih banyak nak kepada keamanan, nak kepada kesejahteraan. Hak tu keutamaan kita. Jangan buat sesuatu menyebabkan jadi buruk suasana tu. Kalau atas rumah kita pun tak boleh hadirat. Apatah lagi kalau di luar yang melibatkan masyarakat ramai, kita akan bertanggungjawab. Kalau kita pemimpin, kita buat sesuatu sebab pemimpin seumur dia selamat. Pemimpin ke mana pun, rakyat perang pun dia boleh lari lagi. Dia ada kira, dia ambil kira. Dah pemimpin nak lari lagi mana, kalau belakang dia ada kira. Kadang-kadang hancur negeri dia selamat. Kalau pemimpin lagu ni hadirat, dia akan bertanggungjawab daripada pemimpin dia. Sebab tu dia punya motor siasah dalam Islam siasatuddin, hirasatuddin wa siyasatud dunya. Jaga agama dan urus rakyat dia. Wa siyasatud dunya tu mana dia urus rakyat dia dengan baik. Dia kena jaga agama dan urus rakyat dia dengan baik. Itu maknanya politik Islam. Asas dia duduk situ. Makna bila kita buat sesuatu, kita mengambil kira rakyat terbanyak, bukan mengambil kira kita. Sebab pemimpin ni hadirat, dia terlepas tau pemimpin ni. Janganlah rakyat tu bercakap di kampung menyebabkan pemimpin. Janganlah pemimpin bila dia bercakap ceramah ke kampung, orang kampung jadi beban.
Ya dianya pergi di parlimen duk minum air semeja dengan pemimpin lawan politik dia. Tak boleh lagu tadi tak. Pemimpin ni bila dia kecek kapur, dia kena kira perkataan dia tu untuk mendamaikan masyarakat. Sebab tu saya serabut benar setengah pemimpin bila dia kecek kapur jadi panas. Sebelum dia mari molek. Bila dia mari camuh kapur sodoh. Esok ke jadi panas oleh kapur. Bagi saya ini pemimpin yang tidak baik. Bagi saya ini pemimpin yang tidak baik. Pemimpin dia mesti bersifat menenangkan rakyat dia, menenangkan pengikut dia. Kalau dia menyebabkan jadi baloh dengan hasil daripada pidato dia, tak lihat dia. Kena fikir pemimpin. Sebab pemimpin ni dia lawan politik dia tu dah. Lawan dia tak ada apa-apa, boleh dakak di parlimen ke apa. Dia kena jaga. Hak itulah dari hati nak ayat ni. Itu maksudnya. Dia punya ruh hak Nabi naknya hak tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam fiqh, dalam bab peperangan ni penuh dengan disiplin. Banyak disiplin ni. Bahawa orang panggil peperangan itu peperangan secara syar'i. Nak boleh jihad ni ingat mudah. Tak payah. Mati dalam peperangan belum tentu jihad lagi. Bergantung kepada niat. Banyak perkara. Banyak perkara. Cara-cara dia masuk, cara dia serang musuh gitu dengan maksud dia banyak perkara. Misal zaman tentera Al-Fatih ni, kerajaan Osmaniyah Turki dulu, pernah dia serang wilayah Syria, bukan Syria, dia Rusia. Pernah dia serang wilayah Rusia, masuk pergi serang tu tanpa signal. Ni ada berlaku satu kisah zaman Al-Fatih, Sultan Al-Fatih. Nizam Sultan Abdul Hamid pergi serang. Jadi pemimpin politik di tempat tu komplain kepada kerajaan Osmaniyah Turki, tentera kamu mari serang kami tanpa buat hubung rundingan secara diplomatik. Kami tidak nak perang, tiba-tiba sampai tentera kamu. Memang jatuh dalam masa satu hari saja satu wilayah Rusia. Bila kerajaan Sultan Abdul Hamid tu dapat berita tu, bila disiasat betul berita tu bahawa tentera dia pergi serang satu wilayah tu tanpa hantar dulu wakil untuk berunding. Sebab dia kajian Islam, dia pergi, dia bukan nak serang kerana nak jajah negara, tidak, sebagai untuk dakwah. Tiba-tiba pergi serang macam zaman feodal kita kata, zaman koloni dulu. Maka kerajaan Osmaniyah Turki arah dalam masa 24 jam tentera Islam mesti keluar daripada wilayah. Keluar. Kenapa? Masuk tidak mengikut syariat. Tak boleh pahala orang masuk. Walaupun 2 juta, walaupun 500,000 tentera, semua tak boleh pahala. Sebab apa? Pergi tidak mengikut syariat. Kesan daripada tentera Islam keluar daripada satu wilayah, saya tak ingat wilayah apa, mungkin sesuatu kita ingat kerana ini lama kita tak baca, tak ingat. Tapi ceritanya gitu jelas gitu. Maka hasil daripada tentera Islam keluar setelah berjaya menguasai tempat tu, dikatakan hampir separuh rakyat tu masuk Islam. Kesan dia. Benda ni juga berkait dengan sahabat lah kita. Masa tu kerajaan Osmaniyah kuat. Dia ada kekuatan. Gairah nak berperang tu lah. Tu Nabi sebut jangan gairah. Kita ni kita perang sebenarnya bukan kerana nak perang tu, kerana nak dakwah tu. Kalau tak berlaku pertempuran lebih baik. Tapi perang juga sebagai orang panggil langkah yang paling akhir, tak lagi dah tu. Itu maksud hadis Nabi, itu maksud sahabat tu. Itu maksud sahabat. Sahabat ni ke dia? Jangan, kalau kita masuk perang yang melibatkan kampung-kampung, jangan tebal pokok-pokok kayu, tak terkalu Nabi Muhammad sahabat. Jangan kamu bunuh perempuan-perempuan yang tidak tentera. Jangan kamu bunuh perempuan yang perempuan tua, budak-budak kecil, ahli-ahli ibadat yang tidak tentera, yang berada di makbat mereka. Jangan. Sebab manusia biasa dalam peperangan dia hilang akhlak tu. Dia hilang, tak ada boleh lakon dia. So kepuan zaman politik musim kempen pilihan raya ni boleh lakon. Tak ada akhlak. Kita tengok setengah-setengah penceramah musim kita boleh lakon. Benda yang tak jelas jadi jelas. Bahaya kan dia? Dia tidak secara mutlak dia gini. Sebut nama dah. Dia gini, dalam kitab fiqh ni dia ada sebut mana mengumpat ni semua ulama timur tak boleh, tetapi ada ketikanya tidak jadi mengumpat. Misalnya kita sebut nama orang yang sesat, terus sesat, dia panggil dhalla wa adalla. Ini dalam kitab fiqh sebut. Orang tu sesat dan menyesatkan. Misalnya sesat ni banyak macam. Misalnya ayah ping, bukan sekadar dia sesat, dia ajak orang lain untuk sesat sekali dengan dia. Apa-apa Syiah misalnya.
Memang dia membelanjakan duit yang banyak untuk orang tarik orang Islam ni. Sebab tu Syiah dia tak tarik orang kafir maksudnya. Dah, dia tarik orang Islam dah. Tu kita kena sebut nama dia. Kalau jelas lah, boleh sebut nama dia, tak salah. Begitu juga pemimpin yang kita tahu dia ni penipu besar, jelas dia ni menipu, dia ni jahat, tapi depan rakyat kita tahu, kita boleh sebut bila kita ada bukti lah. Kalau masalah dia nak naik mahkamah, naik apa tu syukur tu, tapi boleh kata dia ni pelawak, kita tahu dengan jelas, boleh kalau tahulah. Ni masalah, dia tak tahu mana lah. Ingat tak cerita, misal saya sebut, ingat cerita ni, nak ayatnya. Benda ni orang kita dia anggap tak apa, padahal tak boleh. Ada ke satu pemimpin tu isak ceruk, no, rokok ceruk daripada Cuba ni kan, no. Saya kenal kawan tu, duduk kaputut saya, no. Ada kata 300 sebatang. Penceramah ni sebut pula 200 sebatang. Penceramah ni sebut pula 400 sebatang. Ingat tak ada sahaja dalam itu anda. Dia tahu Islam. Kalau kesalahan dia tu bab lain. Maha mana soal tu? 200 tu? 300 tu? Jadi maknanya kita boleh buat hal ni sebagai modal untuk ceramah. Bagi saya tak betul tu. Tak boleh pahala ceramah tu. Kita sebut benda-benda yang bersifat prinsip dasar dalam ceramah ni. Membuka pemikiran rakyat. Itu bukan kita ajar rakyat apa. Bukan kita ajar rakyat jadi kecik orang. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tak tahu mana jadi ayat tu. Itu ayat tu baca selepas bela raya. Tak boleh hadirat. Akhlak tu kita kena jaga. Politik Islam ni memang orang kata politik surga agama musuh. Kalau dia boleh rosak, akidah kata gitu. Kalau ada orang kata politik surga memang boleh rosak, tetapi politik tu mesti dalam kerangka akhlak agama. Tak boleh gitu. Banyak benar. Saya pernah jumpa. Telah saya naik kereta sekali dengan dia. Ni penceramah politik ni, malas sebutlah mana-mana. Ni pengalaman saya sendiri sebelum saya kahwin. Jadi bila kita mengajar dia, kita memikir bergerak orang Islam ni. Saya sebut dia faham, senang saya sebut. Tak sebut secara umum tu. Benda-benda gitu jadi teringat bila kita baca hadis-hadis ni. Saya duduk atas kereta sekali dengan dia. Dia duduk depan, saya duduk belakang. Oh, dia kata kena molek, dia kata. Ni nak pergi ceramah. Kena molek, dia kata. Oh, dia kata anak dia guna bahasanya. Dia kata anak buat, dia kata ni dia buat mana fitnah lah. Dia buat sesuatu, dia kata dia cerita pada dia pelaga kawan tu. Perekat kawasan, dia pelaga kawan tu menyebabkan jadi baloh. Maka pok kita jadi naik sebab dia baloh sama dia. Oh, dia kata jadi molek anak awak gitu dia tu. Maknanya lah kita boleh faham jelas bahawa dia telah buat satu provokasi yang fitnah lah. Akhir sekali belaga dua tu. Kawan tu sekapar jadi belaga. Dia orang panggil dia mengadu domba lah. Menganiaya. Kadang-kadang benda tu tidak jelas tentang pribadi orang. Dia gambarkan dalam ceramah dengan bahasa nampak benda tu jelas. Tak kira mana-mana pihak berlaku-berlakunya. Sebab kita bercakap dalam kerangka kita orang Islam. Kalau kita buat gitu, kita tu orang tidak panggil politik Islam, tidak berakhlak, tak boleh pahala. Sedangkan ceramah sebenarnya benda yang boleh pahala. Tu sepatut guru mesti besar sebut sama ceramah ni maknanya adalah merupakan universiti terbuka. Saya setuju tu. Medan untuk kita jelas kepada rakyat dari segi ilmu politik Islam. Itu sepatutnya. Sebab kadang-kadang kecik atas masjid nak sebut dia Islam dia ada ruang yang terbuka. Kalau kita manfaatkan betul benda tu, memang dia boleh pahala. Saya setuju tu. Tetapi pengisian kita dalam ceramah tu kena jelas dia ada. Jangan kita buat sesuatu sebabnya ulama tetapkan bila benda tu tidak jelas tentang sesuatu kaum kita sebut dengan jelas. Kita tahu benda tak jelas. Tujuan apa? Nak memusnahkan imej seseorang, nak merosakkan pemahaman seseorang, nak menimbulkan ketegangan, kebencian kepada orang terhadap orang ni. Maka itu adalah satu dosa hadirat. Kena beringat. Bahkan dalam kaedah agama kita bercakap sesuatu yang menyebabkan jadi orang sangka buruk pada orang tu pun tak boleh dia. Benda ni bukan untuk dalam keadaan biasa, dalam keadaan politik lagi patut diamal benda ni. Tapi benda tu tak boleh, dia tak jadi. Dia tidak menarik ceramah kalau tidak kecek gitu. Itulah hadirat bahayanya. Bahaya dia. Mana kita orang Islam ni kena mikir cara Islam. Kalau tidak kita jadi terpengaruh dengan cara politik barat. Politik orang tidak Islam. Jadi itulah hadirat pokok. Jadi sebab tu Nabi sebut sabar. Sebab kalau tak sabar dia jadi lagu tu. Kita sabar.
Lepas tu dia kata-kata kau ni, dia pun lagi salat dakak mina yang mana-mana. No. Masa dia nikah dia panggil orang kapur tetap. No. Ha. Orang kapur tu tak balas. Tak kena je. Bukan pemimpin sunnah lagi. Kalau pemimpin sunnah nak balas jadi baik. Tu pemimpin yang sebenar. Gitulah hadirat. Mudah-mudahan hadis yang kita baca jadi panduan dan pedoman pada kadang-kadang saya sedarlah. Bila kita sebut gini memang kita tahulah ramai orang tak setuju lah. Oh kata, wah kecek lagu tu dah. Dah itu hakikat lagu. Benda ni lagu tu dia ada. Sebab tu juga sebab Nabi sebut kena sabar. Sabar ni banyak. Sabar ni berlaku as-sadamatu as-sabru fi as-sadamatil ula. Sabar ni kita menghadapi mula-mula masa benda tu berlaku, tak berlaku dengan kita. Masa tu sabar ni. Itulah hadirat. Jadi mudah-mudahan pada pagi ini dengan beberapa hadis yang kita baca ni, kita cuba muhasabah diri kita, mana aku ni sudah berada di atas landasan Nabi, landasan sunnah ataupun landasan yang tidak sunnah. Gitu tujuan itu maksud saya sebutnya. Supaya kita ni jangan orang panggil lalai dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Jadi begitulah hadirat. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sebut ini berguna untuk saya ini sebagai pengajar daripada saya sendiri kepada hadirat, dengan harapan supaya kita ni sentiasa tindak tanduk kita itu dapat pahala, dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.